Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sekali lagi bertemu dengan saya, Ketua Penerangan PAS Dun Rendang dalam program Apa Khabar Dun Rendang. Apa khabar semua? Mudah-mudahan semua berada dalam keadaan sehat walafiat. InsyaAllah hari ini sekali lagi kita akan bersama untuk ceritakan perkembangan terkini apa yang berlaku, situasi semasa dalam Dun Rendang khususnya dan umumnya negeri kita. Alhamdulillah, kita sudah menghampiri amban Ramadan 1443 Hijrah. Allahumma balighna Ramadan. Ya Allah, sampailah kami ke bulan Ramadan yang mungkin sudah hampir tiba menemui kita. Kita doa banyak-banyak agar Allah permudahkan urusan kita, Allah berikan kesihatan tubuh badan kita untuk sama-sama kita bertemu di dalam bulan Ramadan nanti, insya-Allah. Hari ini banyak cerita yang kita akan ceritakan kepada semua penonton-penonton sekalian apa yang berlaku dalam Dun Rendang ini. Okey, kita juga permulaannya akan dimulakan dengan berita-berita mengenai dalam Dun Rendang. Yang pertamanya, pelepasan pemuda PAS Dun Rendang membantu masa banjir yang berlaku di Kuala Berang. Kelihatan pemuda Dun Rendang telah menghantar tenaga seramai 40 orang membantu masa banjir yang telah menerima musibah di luar musim. Ini ujian Allah SWT lah kepada mereka, sehingga kan agak teruk yang berlaku di Kuala Berang, Ajil dan Telemong. Bila kita lihat kepada situasi semasa, seolah-olah tidak dapat diterima dengan akal kita. Sebuah rumah bagaimana ditergelami dengan seluk sehingga mencecahi bumbung. Allah Rabbi, mudah-mudahan Allah beri kekuatan jiwa kepada mangsa dan bersabar di atas musibah ini. Terima kasih banyak kepada anak muda Rendang yang dipimpin oleh Al-Fadhil Ustaz Ziyad bersama dengan kekuatan pemuda PAS Kawasan Marang Ustaz Yusof, 10 buah kenderaan dan 3 buah lori bersama dengan barang-barang tangki air di bersih rumah. Salut semua pemuda yang telah membantu mereka menghadapi musibah. Inilah kekuatan kita, cubit per kanan per kiri juga terasa. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Tolong menolong dalam perkara kebaikan. Terima kasih banyak kepada anak muda, tahniah diucapkan. Kemudian juga diucapkan kepada semua mereka yang menghadapi musibah banjir ni, sabar dan tenang. Mudah-mudahan Allah akan angkat darjat kalian. Dengan kerajaan negeri sudah memberi bantuan dan juga kerajaan pusat melalui Yang Amat Berhormat Perdana Menteri juga turun menziarahi masa-masa banjir, juga menghulurkan sumbangan kepada kalian, insya-Allah. Seterusnya, berita di dalam Dun kita ini, iaitu 6 Mac yang lalu, iaitu program bola sepak peringkat UDM Batangan, bola sepak tertutup. Tengok suasana cukup meriah dengan lopok air. Inilah musim hujan turun, tiba-tiba hujan turun dengan main bola, ya, cukup rasa gembira dengan suasana ni. Yang Amat Berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri, Menteri Besar Terengganu yang juga merupakan Dun Rendang, telah sudi turun untuk menyampaikan hadiah kepada pemenang-pemenang di kejohanan bola sepak tertutup UDM Batangan. Jadi tahniah juga diucapkan kepada yang menang
Ya, cukup seronok. Mudah-mudahan dengan aktiviti ini mengeratkan lagi ukhuwah di antara kita semua, untuk kita sama-sama mengeratkan silaturahim. Yang mana menang tahniah, yang mana kurang bernasib baik, terus mencuba, mana tahu akan datang milik anda semula, insya-Allah. Jadi seterusnya, Pusat Khidmat Masyarakat Adun Rendang banyak sejak daripada 2018 lagi kita telah berusaha untuk membantu rakyat, dan pada bulan ini juga Pusat Khidmat di bawah Cik Wahab bersama dengan Cik Nasaruddin turun ziarah masyarakat yang ditimpa musibah ujian, sama ada kesihatan atau kemalangan jiwa. Ya, satu program menyurahkan katil boleh ras kepada 2 orang penduduk yang kemalangan dan lumpuh, telah diagihkan katil ini. Ini untuk memberi keringanan beban yang mereka hadapi. InsyaAllah, mudah-mudahan dengan sedikit sumbangan bantuan ini dapat meringankan, apatah lagi mudah-mudahan mereka yang ditimpa musibah ini mendoakan kepada kami di peringkat jentera pentadbiran ini dapat dipermudahkan urusan untuk membantu tamanya rakyat penduduk di Dun Rendang ini. Dan bercerita juga mengenai di Dun Rendang ini, diumumkan juga oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita pada 9 Mac yang lalu, iaitu peralihan daripada fasa pandemik kepada fasa endemik yang akan berlaku pada 1 April 2022. Tahniah diucapkan, terima kasih banyak-banyak kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri yang telah mengumumkan seluruh negara akan beralih fasa kepada endemik. Tetap jaga SOP, cuma ada kelonggaran beberapa SOP seperti yang ni yang ditunggu-tunggu, tamanya umat Islam, solat soft boleh dirapatkan. InsyaAllah 1 April hari Jumaat kita akan sama-sama. Sudah 2 tahun kita berpisah, menjarakkan diri, kita akan rapat semula seperti sedia kala, solat berjemaah bersama, rapat. Cuma SOP tak boleh nak salang aja. Ni kena jaga. Kena pakai mask, masih pakai mask, cuma tak boleh nak salang aja. Jangan cuba-cuba nak melanggar SOP ni. Terjaga diri kita daripada ditimpa musibah. Juga jaga sahabat-sahabat kita daripada ditimpa musibah. Walaupun boleh jarak, walaupun boleh kita rapat bersama, insyaAllah kita tetap jaga SOP kita. Terima kasih banyak-banyak kepada kepimpinan kerajaan. Dan seterusnya, di peringkat Dun Rendang juga ada beberapa aktiviti yang dilakukan, iaitu menghantar katil boleh laras yang telah diwakafkan seorang penduduk di Kampung Pulau Kerengga. Terima kasih banyak kepada penduduk sekian yang telah mewakafkan kepada mangsa yang boleh digunakan, dimanfaatkan kepada orang lain. Jadi katil ini telah dihantar kepada seorang warga emas yang mengidap sakit saraf, jatuh baru-baru ni, ya, di bawah Cik Nasaruddin, bawa katil yang orang wakaf ni beri serah kepada penduduk yang telah seorang warga emas ni mengidap sakit saraf. Terima kasih kepada mereka yang memberi sumbangan ini. Kita ada lakukan mana-mana yang penonton rasa nak menghulu sumbangan, nak beri wakaf, sila hubungi Pusat Khidmat. Kita terima, kita mengalu-alukan kepada mereka-mereka yang sudi memberi sumbangan, kerana kita ingin membentuk negeri kita berkebajikan. Bukan sekadar kerajaan saja bantu, tapi rakyat juga saling bantu antara satu sama lain, untuk kita membentuk budaya suka memberi kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. Ini yang dituntut oleh agama.
Okey, seterusnya untuk kita ceritakan pada hari ini iaitu saudara Kamaruzaman dengan semangat yang tidak kenal pernah putus asa daripada seorang nelayan dihantar ke kursus pertukangan. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala, kali ini dia diziarahi oleh Puan Seri Tuan Faizah Abdul Rahman, isteri Menteri Besar Terengganu, yang turut hadir Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu memberi sumbangan untuk mengembangkan lagi pertukangan yang dia buat. Wow, dengan upaya dia sebelum ni seorang nelayan beralih bidang kepada pertukangan kayu, minat dia tu menjadikan dia lebih maju ke hadapan. Ini yang kita sokong, ini yang kita patut tiru kepada seluruh penonton sekalian. Bagaimana dia ni boleh menghasilkan produk-produk perkayuan sehingga Pejabat Pembangunan Negeri Terengganu datang memberi bantuan sumbangan modal untuk mengembangkan lagi perniagaan dia. Ini harus dicontohi oleh semua. Pakat-pakat kita semua bina diri, bantu kembangkan diri, bakat yang sedia ada. Sebelum ni mungkin kita anggap jadi nelayanlah sampai akhir hayat kita. Mungkin ada bakat-bakat yang terpendam dalam diri penonton-penonton sekalian yang patut congkel, yang patut keluarkan. Mana tahu di antara kalian ini mungkin menjadi yang luar biasa daripada sekarang ni. Terima kasih banyak-banyak kepada saudara Kamaruzaman. InsyaAllah dengan usaha yang telah dilaksanakan ini dapat mengembangkan lagi produk pertukangan di hidung kita dan negeri kita, insya-Allah. Begitu juga berlaku 19 Mac yang lalu satu kejohanan bola sepak 9 sebelah bawah 25 tahun Dun Rendang di padang bola sepak Kampung Bukit Gasing Marang. Ya, cukup meriah melihat dengan perlawanan yang dianjurkan oleh pemuda Dun ini yang berlangsung di padang bola Bukit Gasing Marang. Kita lihat dengan kehadiran juga pasukan TFC, Terengganu Football Club, yang hadir Jordan Mintah, Azim, Syafiq Ismail, Azam Azmi, Pape Diakite bersama dengan manager Haji Muhammad Fadil Wahab turun padang menyaksikan perlawanan di padang bola sepak Bukit Gasing. Cukup seronok, cukup meriah dengan kelihatan kehadiran ramai pengunjung-pengunjung, penonton-penonton, dan diucapkan tahniah kepada pasukan Medan Jaya B yang telah dinobatkan kejohanan bola sepak 9 sebelah Dun Rendang. Hebat boh. Mudah-mudahan terus usaha kekalkan kemenangan ini. Mbak Rama sedang ingin bersaing semula, nak berlawan semula, nak rebut balik kemenangan ini. Ya, pegang molek piala tu Medan Jaya. Mana tahu akan dimenangi oleh pasukan daripada kampung lain pula depan ni. Ya, tahniah diucapkan kepada Medan Jaya dan juga kepada pengajar program. Terima kasih banyak-banyak. Dan begitulah berita di peringkat Dun. Jadi minggu ini juga kita cerita mengenai berita peringkat kerajaan negeri pula. Minggu ini kita baru selesai sidang Dewan Undangan Negeri ke-14 tahun 2022. Banyak perkara-perkara yang berlaku di sidang DUM yang boleh kita ambil maklumat yang kita sama-sama rakyat negeri Terengganu boleh mendapat manfaat. Pertamanya, berita gembira untuk rakyat Terengganu, bantuan Aidilfitri Negeri Terengganu tahun 2022 Masihi. Alhamdulillah, terima kasih banyak kepada kerajaan negeri yang telah mengumumkan untuk bantuan Aidilfitri, atau istilahnya bantuan Aidilfitri untuk
Yang pertama kategori A, pendapatan isi rumah kurang daripada 2,500, dan kategori B, pendapatan isi rumah antara 2,500 hingga 5,000. Jadi dia ada beberapa syarat-syarat yang telah ditetapkan, dan Don Rendang juga antara telah membuka kaunter untuk membuat permohonan bagi mendapatkan bantuan Aifitri ini. Di peringkat JPKK masing-masing ada juga dilaksanakan di kampung masing-masing, boleh rujuk kepada poster yang tertera, dan juga di pusat khidmat Dom kita buka pada waktu kerja. Jadi inilah peluang bagi rakyat untuk mendapat bantuan Aifitri. Mudah-mudahan dengan sedikit bantuan ini menceriakan lagi hari raya kalian. Semua orang tanya, syarat ni orang bujang nak boleh ni, bagaimana pula? Sabar. InsyaAllah, yang berhormat Ustaz Wan Sukari telah mengumumkan juga dalam sidang Dom ini, untuk orang bujang, selepas Aidilfitri akan diumumkan bantuan untuk orang-orang bujang pula. InsyaAllah apa? Sabar sekejap ada. Kita bagi gembira untuk orang yang berkeluarga dulu. Mungkin mereka nak memeriahkan lagi hari raya mereka. Orang bujang insyaAllah akan diumumkan bantuan sumbangan untuk mereka pada selepas Aidilfitri ini. InsyaAllah kita sabar seketika untuk sama-sama kita menerima sumbangan daripada kerajaan negeri. Kemudian isu-isu yang berlaku dalam sidang Dom pula, antaranya yang kita boleh kongsi sama-sama, iaitu Taman Ilmu di Tembilah Besut. Apa kesudahan yang berlaku? Menurut Yang Berhormat Ustaz Saiful, status Taman Ilmu di Tembilah Besut sekarang ni dalam proses mahkamah kerana dituntut oleh kontraktor-kontraktor yang telah melaksanakan projek-projek ini. Jadi kes mahkamah ini belum selesai lagi. Namun peringkat kerajaan negeri pertamanya ingin mencadangkan untuk kompleks Taman Ilmu ini dijadikan satu Kolej Quran Terengganu, janji manifesto Kerajaan Negeri Terengganu pada PIU yang lalu. Jadi apabila JKR dan Yang Amat Menteri Besar turun menyaksikan, melihat kos repair, kos perbaiki, jadi mahal pula. Daripada kos banner RM 300 juta, nak ubah suai, nak baiki balik, nak solek bagi comel, biarlah wujud RM 400 juta. Inilah istilah yang Berhormat Ustaz Saiful, mahal tali daripada beruk. Mahal pula nak baiki daripada kos kita nak banner dulu. Jadi perubahan inilah yang dilakukan oleh Berhormat Ustaz Saiful untuk menukar tempat Kolej Quran Terengganu asalnya nak buat dekat Taman Ilmu Besut tu, dia alih ubah buat di kat Durian Mentangau. Jadi apa kesudahan? Kita tunggu, kata Yang Berhormat Ustaz Saiful, kita tunggu kes mahkamah selesai, kemudian kita akan fikir balik bagaimana kita nak ubah dengan kos kewangan yang minimum untuk kita jadikan bangunan ini bermanfaat. Jadi inilah situasi semasa yang berlaku di peringkat Taman Ilmu, yang satu ketika dulu menjadi isu yang sangat heboh lah dalam negeri kita ni. Seterusnya juga Kerajaan Negeri Terengganu juga mengumumkan bahawa kini dibenarkan berbuka puasa di tempat awam. Wow. Tentu di Pantai Keluluk, Pantai Kambu, yang 2 tahun sudah menjadi sunyi ketika Ramadan yang lalu, ialah dulu di situlah tempat keluarga nak buka puasa bersama, orang muda nak buka puasa sama, santai di tengok view pantai. Kini kita boleh buka puasa dah ramai-ramai di tempat terbuka, di tempat awam. Jadi terima kasih banyak kepada kerajaan negeri yang telah berbincang dengan Majlis Keselamatan Negara MKM dan Kementerian Kesihatan, diluluskan untuk buka puasa. Betul lagi ni dekat drawbridge, cuma pesanan sampah. Sampah
kena buang molek-molek. Jangan tahu ngata rawa pula. Kita jaga negeri kita ni, negeri bersih, budaya menarik, orangnya baik-baik. InsyaAllah ini peluang untuk kita nak memanfaatkan masa untuk bersama dengan keluarga, untuk buka puasa bersama-sama di tempat terbuka, insyaAllah. Jadi ada juga pengumuman, iaitu program outreach kesejahteraan pekerjaan rakyat Terengganu, jamin kerja bagi anak-anak muda ataupun semua sekali rakyat Terengganu. Karnival Usahawan Terengganu akan diadakan pada 24 hingga 28 Mac 2022 di Dataran Robles, Kuala Terengganu. Di dalam program Karnival Usahawan itu ada satu program ditawarkan peluang pekerjaan. Mari interview. Dalam interview ni bukan saja mari nak dapat kerja saja, tapi mari itu pun sudah dapat RM300 diberi alam. Kerajaan mana yang prihatin lagi untuk beri? Kita mari interview sudah dapat RM300. Betul lagi kalau kita sudah dapat peluang pekerjaan. Boleh pergi dekat Dataran Robles 24 hingga 28 untuk mencari peluang pekerjaan yang telah ditawarkan. Banyak peluang pekerjaan. Anggarnya dekat 2,000 lebih peluang pekerjaan. 65% di dalam negeri Terengganu ni. Okey, pakat anak-anak muda serbu untuk kita sama-sama mendapat pekerjaan yang diinginkan, insya-Allah. Dan untuk yang terakhir, sedikit pengumuman iaitu Terengganu Timber Industry Training Center (TTIC) membuat pengumuman untuk mengambil pengambilan sesi April 2022. Jadi kepada mereka yang berminat, TTIC ini sebuah pusat latihan di bawah Jabatan Pembangunan Kemahiran dalam bidang perkayuan, pembinaan seni bina kraf tangan kayu dan lain-lain bidang yang kalau habis ni akan dapat CJ Kemahiran Malaysia hingga Diploma Kemahiran Malaysia. Kursus yang ditawarkan ada operasi latihan vocational, operasi pembuatan perabot, lukisan pelang seni bina, pelukis rekaan dalaman, pengukiran kayu, pembinaan landscape. Jadi ada 6 kursus ni kita boleh pergi belajar skill, belajar ilmu ni. InsyaAllah kita mungkin boleh jadi yang terbaik di kalangan orang-orang yang boleh beri manfaat. Betul lagi dengan ada ilmu, dengan ada skill ni, keluar mungkin kita boleh buka perniagaan, tahu pula peluang pekerjaan kepada orang lain pula. Ini antara kelebihan kalau kita ni ada ilmu dan kemahiran. Kena usaha sungguh-sungguh, insyaAllah. 30% beasiswa Yayasan Terengganu bagi rakyat Terengganu. Jadi ini antara peluang untuk rakyat Terengganu kecapi, insyaAllah. Jadi itu sajalah mungkin sekilas pandang berita-berita sepanjang yang berlaku di dalam Durendam ini. Mudah-mudahan kita sama-sama manfaatkan berita-berita ini, khabar-khabar ini kepada semua sahabat-sahabat penonton-penonton yang lain. Pakat share, like, follow page Durendam Sejahtera Official ini. Dan hebahkan kepada kawan-kawan. Mungkin mereka tidak dapat maklumat mengenai isu-isu, berita-berita, perkembangan-perkembangan semasa yang berlaku, terutama dalam dom kita ni. Orang nak kenal JPKK, orang nak tahu pusat khidmat, semua sudah ada dalam media sosial pusat khidmat Durendam ini. InsyaAllah sama-sama kita lihat, kita dengar, kita baca segala posting-posting yang dilakukan dalam page ini. Dan kita hebahkan kepada kawan-kawan agar memberi manfaat kepada semua orang yang ingin mendapatkan sumber yang sahih, maklumat yang dipercayai. Banyak perkara-perkara yang berlegar, banyak isu-isu yang berlegar, kita hanya mendengar daripada khabar angin semata-mata. Jika kita dapat daripada sumber yang sahih, insya-Allah ia akan memberi manfaat, apatah lagi memberi ganjaran pahala buat kalian semua. Itu saja daripada saya. Mohon maaf jika ada kelemahan dan kekurangan sepanjang saya mengendalikan slot program Apa Khabar Durendam.
Mudah-mudahan kita jumpa lagi pada masa akan datang. Sirul katilah, ahlan wa sahlan ya marhaban. Ahlan wa sahlan ya Ramadan. Marhaban ya Ramadan. InsyaAllah kita akan bertemu dalam bulan Ramadan. Selamat menyambut Ramadan Al-Mubarak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.